أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, kita dipertemukan lagi, diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan ilmu, khasnya ilmu agama. Semoga menjadi pedoman buat diri kita, insya-Allah. Hari ini saya akan bacakan sebuah kitab Fadilat dan Amalan 104 fadilat dan amalan selawat Nabi menuju penyucian jiwa. Kitab ni cerita pasal selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebenarnya malam Jumaat ini yang mana disebutkan ataupun diperintahkan supaya kita memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita kongsikan beberapa potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Hadis riwayat para sahabat tentang selawat. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan bahawa hari yang paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumaat. Pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah. Dan pada hari Jumaat juga beliau, yakni Nabi Adam, diturunkan dari syurga. Serta pada hari yang sama, yakni Jumaat, taubatnya diterima dan pada hari itu beliau meninggal dunia. Pada hari Jumaat, kiamat akan terjadi. Dan tiadalah dari haiwan-haiwan kecuali pada hari Jumaat mereka mendengarkan tiupan sangkakala semenjak terbitnya matahari dengan perasaan rindu akan hari tersebut, kecuali bagi sekelompok jin dan manusia. Haiwan ni bila dengar, dia jadi rindu. Dia tahu hari Jumaat. Kecuali bagi kelompok jin dan manusia. Pada saat itu terdapat waktu di mana seorang hamba muslim tidak ingin menjumpainya, yakni hari kiamat. Na'udzubillah, kita minta jauh daripada bertemu dengan hari kiamat. Dan hamba tersebut berselawat memohon Allah akan sesuatu, terkecuali Allah akan memberikannya. Pada hari Jumaat jugalah, apabila seorang hamba Allah itu memohon kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah akan perkenankan permintaannya. Hadis riwayat Malik, Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Ibn Hibban, Muslim dan juga Nasa'i. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan tentang peristiwa yang telah dan akan terjadi pada hari Jumaat, di mana salah satunya adalah peristiwa kiamat. Serta memberitahu kelebihan pada hari itu, di mana seorang hamba yang berselawat dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan memberikannya. Allah perkenankan. Baik. Lalu disebutkan juga dalam hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, sesiapa yang disebutkan pada sisinya selawat, maka berselawatlah dia ke atasku, dan sesiapa berselawat ke atasku sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis riwayat Nasa'i. Sesiapa yang berselawat ke atasku, yakni Nabi, dengan sekali selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali selawat. Kemudian meninggalkan darinya 10 dari keburukan dan juga mengangkat darjatnya setinggi 10 darjat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Hibban. Baik, disebutkan juga Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah menerangkan kepadaku, di mana dia berkata, telah jauh, yakni jauh dari kemenangan orang yang mendapat bulan Ramadan tetapi dia tidak diampunkan. Maka aku, yakni Nabi, berkata amin. Ini malaikat Jibril berdoa. Dia kata, jauhlah orang yang telah mendapat Ramadan tetapi tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi kata amin. Ketika aku, yakni Nabi, naik ke tingkatan kedua, dia, yakni Jibril, berkata lagi, telah jauh, yakni rugilah seseorang yang berzikir di sisinya, akan tetapi dia tidak berselawat kepadamu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila disebutkan nama Nabi Muhammad, maka dia tidak menyebut ataupun membacakan selawat, maka rugilah. Bila kita dengar sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cepat-cepatlah kita
berselawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku yakni Nabi pun berkata amin. Ketika naik ke tingkat yang ketiga, dia yakni Jibril alaihissalam pun berkata, telah jauh dari beruntung seseorang yang mendapati kedua ibu bapanya ketika menginjak usia tua atau salah satu daripada keduanya, akan tetapi dia tidak masuk ke syurga. Alhamdulillah. Yakni Nabi kata, malanglah. Maka aku yakni Nabi pun berkata amin. Ni Jibril kata, siapa yang ada mak ayah yang telah menginjak usia tua, lalu kita sempat bersama dengannya tapi tak berbakti kepada kedua ibu bapa ni, maka malanglah kerana tidak dapat masuk ke dalam syurga. Wal'iyazubillah. Baik, kalau kita ada lagi kedua ibu bapa kita, ya, berbaktilah sebaik mungkin. Moga-moga kita menjadi asbab untuk kita masuk ke syurga disebabkan kita berbakti pada kedua ibu bapa kita. 3 tadi doa dia. Yang pertama tadi dikatakan Ramadan. Kita baru je selesai Ramadan. Ada sehari lagi dalam bulan Syawal kita. Esok adalah hari terakhir Syawal. Yang mana dalam doa Nabi, doa Jibril ni dikatakan, siapa yang dapat Ramadan tapi tak diampunkan oleh Allah Ta'ala, malang. Yang kedua, siapa yang disebutkan nama Nabi ataupun di sisi Nabi disebutkan zikir berkenaan dengan Nabi SAW, maka dia tidak berselawat, tak sebut pula selawat pada Nabi, tak balas dengan sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malanglah baginya. Dan yang ketiga, siapa yang ada mak ayah sampai usia tua tapi tak dapat masuk syurga walaupun mereka sempat hidup dengan kedua ibu bapa mereka, malang jugalah. Bertolak dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu tersebut, jelaslah bahawa seorang yang berzikir di sisi Allah Subhanahu taala pun tetap dianggap orang yang rugi kerana tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulan dia. Walaupun kita banyak berzikir, tapi jangan lupa berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikianlah tadi beberapa potong hadis untuk kita kongsikan pada malam ini. Khasnya berkenaan dengan selawat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat pun berselawat, yakni beri rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan kepada orang beriman supaya berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah kita berselawat, khasnya pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, insya-Allah. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat buat di sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian. Sampaikanlah kepada sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Moga kita semua mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan diberkati di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu wa taala yang lemah terzahirkan atas diri saya, hakikat muslimin Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun maaf segala salah dan silap, sekasar bahasa dan sebagainya. Selamat hari Jumaat, perbanyakkanlah ibadat khasnya pada malam dan siang hari Jumaat, dan jangan lupa baca surah Al-Kahfi, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.